Bukan satu cerita daripada pantai timur, tuan-tuan. Kezaliman kerajaan negeri Kelantan yang sekarang ini telah menghalau 5 negeri rumah terakhir di sebuah tanah. Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, pada 3 Mei 2013, kerajaan negeri telah menjanjikan untuk penduduk Kampung Paloh ni sebuah apartmen. Kerajaan negeri telah menjanjikan untuk penduduk Kampung Paloh ni sebuah apartmen. Nah, apa yang berlaku adalah apabila ada janji, kan, pemindahan rumah setinggal ni bukan benda pelik dekat tempat YB Fahmi Fazil sendiri. Itu banyak rumah setinggal dahulu. Rumah setinggal tu adalah di kawasan KL. Tuan-tuan tengok kat Gombak, dekat Pantai Dalam, dekat banyak rumah setinggal, termasuk di kawasan, termasuk Sabah Sarawak. Nah, isu dia adalah bukan masalah dia pampasan satu hal tetapi janji. Pampasan satu hal tetapi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ini kita nak membicarakan kezaliman daripada negeri pemerintahan PAS. Sangat zalim, dan ini adalah kali kedua ataupun kali yang ketiga kerajaan PAS buat perkara yang sama di Bandar Kota Baru, Kelantan, yang samalah kawasan yang berdekatan. Kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh yang dok kata ni parti Islam, parti yang memperjuangkan Islam, tapi Islam yang sebenar tak ada kezaliman. Dia Islam adalah keadilan. Tapi orang yang menunggang Islam, yang menunggang ayat-ayat Allah, Quran, ayat-ayat segalanya, hadis, nas apa semua, tidak langsung memikirkan keadilan untuk rakyat, malah memberi kezaliman kepada rakyat di negeri Kelantan. Nak habaq pi dekat apa? Dekat Kuala Lumpur, orang yang terdekat dengan aku duduk di atas tanah di BKL daripada tahun 80-an. Kalau ikutkan, dia tak layak dapat apa pun sebab dia duduk di atas jambatan, bawah tu sungai. Tetapi dengan budi bicara yang baik oleh di BKL, dia boleh dapat puluhan ribu ringgit daripada tapak yang di BKL nak ambil ni untuk nak buat jalan raya aja. Sebab situ memang kawasan jalan kecil, selalu jam. So di BKL ada nak naikkan kondo, so dengan jalan tu terpaksa ambil, dapat papasan puluhan ribu. Dan kita dengar pula baru-baru ni kecoh pasal tanah yang dimiliki oleh Kolej Tengku Abdul Rahman, Yutar tu. Okey, situ dekat kawasan kami sekarang ni, dekat kawasan sebelah kawasan bengkel aku ni adalah kampung-kampung tanah yang dikatakan tanah Kolej Tengku Abdul Rahman. Dulu tanah ni dimiliki oleh veteran-veteran daripada zaman Tun Razak, menyerahkan kepada veteran-veteran. Bila Mahathir naik, Mahathir isytiharkan tanah tu adalah tanah kroni dia, tanah Kolej Tengku Abdul Rahman. Dan memang aku ada dengar juga cerita mengatakan tanah tu memang dah dibayar kepada orang tuan-tuan rumah, dan majoriti tuan-tuan rumah tu semua dah mati dah. Semua dah meninggal dunia dah. Sekarang ni generasi yang kedua yang sedang duduk dekat atas tanah, ataupun generasi yang ketiga. Sampai sekarang duk ada lagi. Jadi duit pampasan yang mereka dah terima lama dah tu, hak tu dah habis dah. Sekarang ni generasi yang kedua, bila mereka ni, mereka dapat notis 18 bulan untuk keluar daripada tanah tu, mereka nak juga pampasan. Sedangkan pampasan kalau ikutkan dah dibagi dah. Tapi yang tu tak apalah. Tapi dengan budi bicara ahli parlimen Wangsa Maju, aku respect gila lah dengan beberapa orang lagi ahli parlimen. Mendesak selagi tak sediakan tempat tinggal, tak sediakan rumah lain, jangan berpindah lagi. So pakat-pakat dengan DBKL apa semua bersetuju. So Alhamdulillah, mereka dapat duduk lagi. Dan notis 18 bulan tu, kalau tak silap aku, boleh ketepikan selagi Kolej Yutar ataupun Pemaju tu tak sediakan rumah ganti kepada penduduk-penduduk di dalam kawasan tanah Kolej Tengku Abdul Rahman tu. Itu budi bicara. Itu budi bicara. Sedangkan Kelantan baru-baru ni baru dapat wang ihsan daripada Perdana Menteri baru ni. 100 juta lebih dapat wang ihsan. Apa salah hang cabut lah, paling mangkak pun 5,000 pun jadilah. Lagi dekat rumah-rumah orang hak 52 biji rumah yang kena roboh ni.
Tapi bagi RM1,000, ya Allah Rabbi subhanallah, nak bayar deposit rumah pun tak lepas lah, babe. Pampasan hanya bagi RM1,000. Masuk akal ke tak masuk akal? Sebelum ni kerajaan Kelantan PAS sebelum ni janji akan siapkan apartmen. Nanti boleh masuk ke dalam rumah apartmen tu, gambar disebarkan ke dalam kampung tu. Nanti bila rumah ni siap, pakat-pakat masuk ke dalam rumah ni, apa semua kan. Las apa habuk pun tak ada. Ini bukan pemerintahan Islam. Ini bukan Serambi Mekah. Serambi Mekah bukan mempunyai kerajaan yang zalim macam parti PAS ni. Kan, pemerintahan yang betul-betul bobrok, kemaruk, lepas tu dengan tak adil, dengan zalim. Tunggulah, nantikan kejatuhan hampa. Sebab rakyat makin hari makin boleh berfikir. Kan? Rakyat boleh menilai. Rakyat pun tahulah apa yang hampa duk buat raja selama ni. So, jom aku nak buat dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswar Dimon ni soal ni. Kezaliman yang sangat-sangat zalim dan sangat-sangat zalim yang dibuat oleh kerajaan PAS, kerajaan negeri Kelantan daripada parti PAS yang kononnya memperjuangkan agama. Agama tak ajak zalim lah, Bik. Jom sama-sama kita dengar. Saya bawakan satu cerita daripada Pantai Timur, tuan-tuan. Kezaliman kerajaan negeri Kelantan yang sekarang ini telah menghalau 5 rumah takhir di sebuah tanah yang sepatutnya yang telah pun apa orang kata didirikan, dibangunkan sejak tahun 1920 lagi. Kita dengar. Atas Paloh, Kota Baru Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Perobohan rumah di perkampungan Rumah Setinggan Seksyen 5 Jalan Atas Paloh, Kota Baru Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Penduduk menyifatkan pampasan berjumlah RM1,500 yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK tidak mencukupi. Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan, Muhammad Izzat Zahrim Muhammad Hanuzi menggesa pemimpin PAS Kelantan supaya berlaku adil terhadap penduduk terlibat. Penduduk mendakwa PKINK gagal menunjukkan surat waran atau kebenaran mahkamah untuk merobohkan 53 unit rumah tersebut. Turut menjadi tanda tanya, penempatan rumah setinggan itu dikatakan mendapat kebenaran Menteri Besar terdahulu. Setakat ini, tiada wakil kerajaan negeri maupun ahli parlimen Kota Baru yang berani tampil memberi penjelasan selepas isu itu tular. Sementara itu, wakil penduduk memberitahu RTM mereka akur berpindah dan meminta tempoh 2 hari. Namun, permintaan itu tidak diendahkan PKINK yang bertindak merobohkan rumah dengan jentolak. Mintalah tempoh kat lawyer PKNK tu 2 hari ke 3 hari untuk pasal proses rumah kita tengah duk roboh. Budak-budak kerja tengah meroboh. Duk atas bumbung pun ada lagi duk buang kayu. Dah tak boleh kata. Kalau mocik je, cakap mocik lah. Kalau mocik boleh dapatkan surat pada mahkamah, baru kita stop kata. Jadi dia teruskan juga roboh. Sedangkan kami dah 2/3 dah roboh bahagian belakang dulu. Cuma yang tinggal bahagian depan ni tak roboh lah. Sebab kalau bahagian depan roboh, kena buat kerja payah. Okey, bila dah dia runtuh macam ni, habislah kayu-kayu yang orang tua ke dulu, yang cantik yang kata kayu lama ni, dia molek. Kayu belakang tu kurang molek baru buat. Yang ni yang kita sedihnya. Yang butuh cerita yang gosong ke depan. Okay. Now, isu ni sebenarnya macam ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, saya tunjukkan video ni tadi, kalau tuan-tuan perasan gambar yang dia bawa ni, okay, dia dengan gambar Nik Aziz, siapa dalam TikTok saya nampak lah. Gambar Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Pada 3 Mei 2013, kerajaan negeri telah menjanjikan untuk penduduk Kampung Paloh ni sebuah apartmen. Bagi satu rumah, sebuah apartmen rumah atas Paloh dipanggil. Pada tahun 2013. Pada tahun 2013. Dan ini antara janji-janji yang telah dijanjikan oleh kerajaan negeri Kelantan berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Sebenarnya kalau diikutkan, rumah setinggan di Malaysia ni memang tidak ada hak, tidak ada equitable rights. Tidak ada hak equity di atas tanah yang dinaiki.
So kalau anda buat rumah setinggan di atas tanah orang, memang anda boleh dihalau tanpa perlu kepada pampasan. Ini tanah, kita cerita tanah private dahulu. Kita cerita private land. Begitu juga tanah syarikat. Sama juga, still private land walaupun milik anak syarikat negeri. Nah, apa berlaku? Berbeza, contoh di Kuala Lumpur, tak ada beza, sama je. Nah, apa yang berlaku adalah apabila ada janji, kan? Pemindahan rumah setinggan ni bukan benda pelik. Dekat tempat YB Fahmi Fazil sendiri, itu banyak rumah setinggan dahulu. Dekat, kalau kita tengok, tuan-tuan tengok cerita dalam YouTube ada cerita Setinggan, cerita lama itu tu. Saya ingat masa saya kecil saya tengok cerita tu. S Samsudin berlakon. S Samsudin. Nama cerita tu cerita Setinggan. Rumah Setinggan tu adalah di kawasan KL. Tuan-tuan tengok kat Gombak, dekat Pantai Dalam, dekat banyak rumah setinggan, termasuk di kawasan, termasuk Sabah Sarawak. Now, isu dia adalah bukan masalah dia pampasan satu hal, tetapi janji. Okay? Pada 2013, Kerajaan Negeri Kelantan pada masa itu menjanjikan bahawa tuan tuan rumah yang dipindahkan itu akan mendapat perumahan. Rumah flat lah kita kata. Apartment ke flat tak kisahlah, dia akan dapat. Sebagaimana yang berlaku dekat Taman Medan, ada. Tetapi bila masuk tahun yang sekarang ini, rupanya dia tak bagi. Apa yang mereka bagi hanyalah dana atau duit berjumlah mula-mula dia bagi 1,000. Lepas tu dia up jadi 1,500. Menurut penduduk kat Paloh kat situ, rumah tersebut ada yang dibina sejak daripada tahun 20-an. Cuma dia minta geran, bukan dia tak minta geran. Cuma kerajaan negeri tak bagi. Okey, itu hak kerajaan negeri. Tak bagi itu terpulang kepada kerajaan negeri. Namun begitu, kalau tak nak bagi in the first place, jangan berjanji. Itu point dia. So, bila janji itu tidak ditepati, bagi 1,500, dalam keadaan tak sampai notis dan sebagainya, tiba-tiba dia terus roboh, di situ timbul isu kekejaman. Tuan-tuan, kita tak ada masalah kerajaan negeri ataupun anak syarikat tu nak pindahkan penduduk. Kerana itu memang tanah milik, secara sahnya adalah milik company-company tersebut. Anak-anak negeri tersebut. Itu tak ada masalah. Cuma bila ada janji itu, maka janji itu sepatutnya mereka kena tunaikan. Walaupun janji itu berkemungkinan besar secara kontraknya mungkin tak valid pun. Tetapi itu secara moralnya kita kena tunaikan. Tuan-tuan, Perikatan Nasional bila isu yang berlaku di Kuala Lumpur tempoh hari, bukan main dia gasak, tuan-tuan. Inilah Melayu tertindas. Melayu ni telah dihalau daripada bumi sendiri. Melayu tidak ada tanah lagi. Melayu itu, Melayu ini, tuan-tuan. Bila masuk dekat negeri dia, hilang cerita Melayu. Bila masuk kat negeri dia ni, hilang cerita Melayu. #Pasik, tuan-tuan. Tak ada siapa buat komen tentang benda ni. Lepas tu keluar kenyataan daripada syarikat-syarikat tersebut bahawa mereka memang dah ada hak atas tanah tersebut. Mereka memang boleh ambil. Dan tuan-tuan, kita tak nafikan. Syarikat-syarikat itu mempunyai hak ke atas tanah tersebut. Kita tak menafikan. Tetapi dalam masa yang sama, di mana janji kamu? Di mana janji kerajaan negeri? Yang sekarang ini, yang pada waktu itu, beria-ia kata nak bagi pampasan dalam bentuk rumah kepada penduduk tersebut. Sekarang ini dia tinggal bagi berapa? 1,500. Kalau orang tu ada rumah, mungkin anak dia ada, okey lah dia boleh pindah. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada keluarga, dia nak pergi ke mana? Kan? Dia nak pergi ke mana? Itu satu persoalan yang rakyat Kelantan kena fikirkan. Kenapa kerajaan negeri sekarang, sedangkan mereka berjanji, tak mampu nak bagi? Bukan mereka tak nak bagi, saya rasa lah, tuan-tuan. Tapi kerajaan negeri Kelantan tak mampu bagi. Soalan saya, kenapa tak mampu bagi? Yang tu tuan-tuan kena fikirkanlah sendiri. Zalim ke tak zalim mereka ni, cerita hampa. Ni, penduduk minta ambil masa 2 hari nak ambil barang-barang yang boleh pakai. Orang sayanglah atap yang elok, bumbung yang elok, kayu yang elok, perabung yang elok, tiang yang elok. Nak ambil lah benda boleh pakai lah, babe. Itu nak abang ambil kat hampa. Rumah tu saja pun mereka boleh jual. Mereka boleh jual, mereka boleh dapat duit balik. Sementara mereka nak boleh sewa rumah lain ataupun bina rumah lain. Tapi ni langsung ni, tak ada akal, tak ada akhlak, tak ada otak, tak boleh berfikir. Ahli parlimen situ pun gaib Taqiyuddin Haram ni.
apa jenis perangai pun tak tahulah. Dia hanya tunggang agama untuk nak meraih undi. Dah dapat undi, haram pajadah apa pun tak ada. Tak ada keadilan untuk rakyat, tak bagi keadilan kepada rakyat, tak kesian kepada rakyat, malah tindah rakyat lagi. Sedangkan daripada 3 generasi duduk di kampung tu, 3 generasi babe, tak ada langsung budi bicara. Dan apa yang mereka janji, rumah apartmen haram apa pun tak ada. Ni, pemerintahan Islam apa hampa ni? Dapat wang ihsan untuk rakyat negeri Kelantan, bukan untuk pimpinan pemerintahan negeri Kelantan. Bagi 1.5K je, RM1,500 saja kepada 52 biji rumah tu. Haram jadah betul lah. Betapa jahilnya ni pimpinan-pimpinan adun Kelantan ni. Daripada parti PAS ni, Allahu Akbar, apa jenis manusia ni. Waktu nak undi bukan main lagi duduk merayu-rayu, duduk ikut belakang punggung rakyat, pi main, dah dapat undi jadi macam haram jadah. Inilah plan mereka. Mereka takkan buat sebelum pilihan raya. Mereka akan buat selepas pilihan raya. Of course, kat negeri mana-mana pun, mereka takkan buat sebelum pilihan raya. Mereka akan ambil masa untuk dalam masa selepas pilihan raya, tambah-tambah mereka dah menang, mereka akan ambil tempoh untuk mereka nak buat apa yang mereka plan. Ini ya, yang mereka duk kata pemerintahan Melayu tu tindas lapar. Ini pemerintahan Melayu sendiri ni. Ahli parlimen Melayu haram jadah tu langsung tak tunjuk muka dalam parlimen, duk tunjuk macam hero. Lawyer sana, lawyer sini. Kan? Lah apa pun tak ada. Ini pemerintahan kafir ni dekat Kelantan ni. Kan? Cara-cara kafir lah mereka ni. Zalim gila, teruk gila lah puak-puak ni. Langsung tak fikirlah rakyat. Sekurang-kurangnya rakyat boleh jual lah kayu-kayu tu. Rakyat boleh duit lah, babe. Boleh jual lah rumah tu. Orang mai buka barang-barang yang boleh pakai. Barang-barang yang boleh jual. Kayu-kayu, papan apa semua boleh jual lah. Kan? Tapi mereka tak fikir semua tu. Mereka fikir untuk projek keuntungan kerajaan mereka. Agama Islam tak ajak, tidak membenarkan kezaliman terhadap manusia, kezaliman terhadap orang Islam, terhadap manusia, terhadap orang kafir sekalipun, dan terhadap binatang sekalipun. Islam tak ajak. Tapi puak-puak ni buat. Tapi puak-puak ni kata dia orang parti nombor 1 yang memperjuangkan agama Islam. Padahal tak ada apa pun. Tak ada apa. Mereka ni yang terpaling Melayu. Tak ada. Padahal mereka ni yang terpaling zalim. Sedangkan hang negeri, hang bukan nak kata negeri miskin. Mengharapkan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Faham tak? Hampa duk mengharapkan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Tapi bila hampa buat kezaliman macam ni, hampa jangan ingat hampa akan serba cukup. Hampa akan jadi lagi bermasalah. Akan berlaku lagi bermasalah lagi teruk. Akan berlaku kesempitan lagi teruk. Akan berlaku masalah lagi besar. Acik tengoklah. Sebab apa? Sebab kezaliman yang hampa buat terhadap rakyat hampa sendiri. Ini bukan nak kata ini Islam versi parti PAS. Apa mereka buat semua boleh, semua halal, semua bagus. Yang penting mereka lah yang kononnya yang terpaling Islam, terpaling Melayu. Kalau mereka menzalimi orang, tak apa, no problem. Cuba tengoklah. Adun, ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, diam membisu adun dekat macam kawasan Paluh tu pun diam membisu. Ahli Parlimen Kota Baru pun diam membisu. Abaikan rakyat 50 biji rumah rakyat tu. Alhamdulillah aku tengok Doktor Hafizah turun pi buat video, pi merayu-rayu minta benda ni sampai kepada Perdana Menteri. Tapi tak tahu apakah perjuangan parti PAS ni kita tak nampak. Depa apa kepentingan depa, keuntungan untuk depa percepatkan. Kan? Rakyat terseksa pun tak apa. Kan? Cuba hampa boleh tengok kan, dengan apa yang berlaku, kemungkinan besar banjir lagi teruk. Banjir akan jadi lagi teruk. Mana nak tahu kan, kemungkinan banjir akan lagi teruk. Sebab apa? Kezaliman pemerintahan negeri tu. Faham tak?
Kan? Lepas tu jangan duk tuning jari dekat orang. Sedar diri balik. Sedar diri balik. Kenapa Allah uji hampa lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Kita contoh macam kita individu kan. Kita kena fikir, kenapa lah aku buat tu tak jadi, aku ni susah sangat lah, apa semua kan. Sebelum kita nak buat sesuatu tu, kita fikir untuk apa salah aku kan. Kalau boleh kita ubah diri kita dulu. Kan? Kita ubah diri kita dulu, kita buat perubahan di dalam kehidupan kita ni dulu. InsyaAllah. Kita buat sesuatu insya-Allah akan ada hasil. Tapi kalau setakat kita nak buat benda baru, kita nak buat satu perubahan di dalam kehidupan kita, tapi diri kita ni kita abaikan keburukan-keburukan, tabiat-tabiat buruk yang kita buat. Payah sangatlah kalau nak menjadi. Kan? Tapi apabila kita buang perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara tabiat-tabiat yang buruk, insya-Allah kita buat tu insya-Allah akan menjadi. Itulah sedikit nasihat aku. Jadi kita kena ingatlah, janganlah terikut-ikut dengan pemerintahan PAS ni. Jangan terikut-ikut dengan cara-cara puak-puak PAS ni. Amat-amat merosakkan pemikiran rakyat, pemikiran negara, merosakkan satu-satu pemerintahan dengan kezaliman yang puak-puak ni buat. Teruk sangat, melampau. Kan? Langsung tak ada hati perut kepada rakyat-rakyat tu. Tak ada hati perut ke apa ni kita nak tanya ni? Tak ada hati perut. Menteri Besar, hang bukan main lagi duk menjuri Islam, Melayu. Takkan 1,500 je, babe. Fikirlah. Takkan 1,500 je. Okay, terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Aku harap apa semua faham daripada penjelasan aku daripada awal hinggalah ke Iswadi, hinggalah ke aku balik. InsyaAllah jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.